Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, diberikan nikmat-nikmat yang mengiringi kehidupan kita seharian, termasuklah dua nikmat yang terbesar, iaitulah daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian nikmat-nikmat lain yang mengiringi kita, nikmat sihat, boleh buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, nikmat ada masa, ada kesempatan boleh mengeluangkan masa kita, bukan setakat buat kerja-kerja untuk dunia, tapi ada juga masa kita untuk akhirat yang kita luangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan itu menjadi salah satu daripada sumbangan kita untuk diri kita sendiri, untuk kita mengumpul pahala kita, dan untuk kita bawa, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Minhajul Abidin pada muka surat sebelah, baris yang ke-15 daripada bawah ke atas. Baris ke-15 daripada bawah ke atas. Alhamdulillah, kita sedang berada dalam satu tajuk penerangan kepada aqabah yang pertama, iaitulah aqabah ilmu, yang mana telah disebut pada awal mukaddimah kitab sebelum ini secara ringkas. Maka pada keadaan ini Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mari pula kepada kita penerangan yang lebih detail, yang lebih jelas kepada kita, untuk kita lebih memahami apakah yang dikatakan sebagai aqabah yang pertama, cabaran yang pertama yang perlu kita hadap untuk kita berjalan menuju ke hadratillahi ta'ala, iaitulah aqabah ilmu. Dan kita telah pun sebut pada kuliah yang lepas tentang kelebihan ilmu berbanding dengan amal. Ilmu lebih utama, lebih afdal daripada amal kita. Itu adalah menurut pemahaman ataupun menurut dalil yang telah disebutkan oleh para ulama kepada kita. Maka pada malam ini kita sambung daripada kita dan dalil yang demikian itu. Dan dalil yang demikian itu makna kata dalil atas kelebihan ilmu berbanding amal. Lebih dari segi fadilah dia. Adapun dari segi pahala berbeza pula. Dalam bab pahala dia berbeza pula. Kerana apa? Kerana pahala daripada hasil buat amal ibadat atas ilmu, ia jadi berganda pula. Ada ilmu saja boleh dah pahala, ada ilmu buat amal ibadat pula, maka berganda pahala dia. Itu dari segi kaedah pahala. Adapun kaedah afdal, kelebihan dia menurut ulama, lebihlah ilmu berbanding amal. Lagu mana? Maka sabda Nabi SAW, Nabi sebut kepada kita, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Nabi katakan, bermula ilmu itu ikutan amal. Makna kata ilmu itu ikutan amal, makna kata ilmu duk depan, amal ikut. Itu maksud dia. Dia ada ilmu maka ikut dengan amal. Dia maknanya buat amal berdasar kepada ilmu yang ada. Dan amal itu mengikut akan dia. Mana kata segala amal berpandu kepada ilmu. Buat amal nak kepada ada ilmu. Sebab apa? Bila tak ada ilmu, buat amal kadang-kadang tak sempurna, kadang-kadang tak kena cara,
kadang-kadang salah kaifiat, boleh jadi hilang pahala kita. Atas sebab apa? Sebab buat amal tanpa ada ilmu. Maka sebab itu Nabi sebut saat ni, ilmu duk depan. Maknanya buat amal berteras kepada ilmu, berpandu kepada ilmu. Barulah amal tu bertepatan dengan kehendak syarak. Dan sesungguhnya adalah ilmu itu asal. Maknanya ilmu itu adalah asal, maknanya itu adalah dia katakan sebagai asah dia, terah dia. Dan ikutan. Maknanya menjadi sumber ikutan daripada amal, maka turut ilmu. Maka lazimlah engkau dahulukan dia. Maknanya lazim, maknanya kena biasa ke diri kita untuk kita buat amal berdasar kepada ilmu. Makna kata buat amal biar ada ilmu lah, baru kena cara. Ni kadang-kadang buat amal tak ada ilmu, maka saja. Sebab apa boleh jadi salah segala amal kita buat. Ni mana lazim, mana kena biasa diri kita lah, biasa ke diri kita. Lazimkah engkau dahulu akan dia atas ibadah? Maknanya kena mendahulu ke akan ilmu atas segala ibadah. Kerana apa? Kerana dua perkara. Maka Imam Ghazali sebut dua sebab. Dua perkara kita kena lebih ilmu daripada amal. Mana kena mendahulu ke ilmu daripada amal. Sebab apa? Yang pertama, supaya hasil bagimu ibadah dan sejahtera selama ia daripada kerosakan. Maknanya supaya apa? Supaya hasil bagimu ibadah, maknanya jadi. Jadi hasil-hasil itu maknanya jadi. Buat amal maqbulan indallah, diterima oleh Allah Ta'ala, baru dipanggil jadi. Adapun buat amal tak diterima, maka tak jadi. Walaupun buat amal juga, tapi kerana tak ada ilmu, maka tak diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka tak jadi. Jadi hak dia naknya supaya apa? Supaya hasil bagimu ibadat. Mana jadi ibadat kerana ada ilmu bertepatan. Buat amal ibadat betul, kena kaifiat cara dia, maka bertepatan. Hasillah bagi kita ibadat tu. Dan sejahtera ia. Sejahtera tu maksudnya lagu mana? Sejahtera tu maknanya selamat. Selamat ia tu makna ibadat itu daripada apa? Daripada segala kerosakan atas amal ibadat. Kadang-kadang buat amal betul dah, tapi kita tak tahu rupa-rupanya ada silap di amal ibadat kita. Kerana tak mengaji, kerana tak belajar, maka tak tahu benda tu boleh merosakkan ibadat. Contoh kata apa? Kita mengaji tasawuf, maka tak boleh pada kita menghadirkan sifat riak dalam hati. Kita buat amal betul dah, comel dah, kena dah, tapi kita tak mengaji bab riak, tak mengaji bab cara-cara nak menyucikan hati daripada penyakit riak. Maka hadir penyakit riak. Kenapa? Kerana kita tak tahu tadi. Kita dah buat bukan main, tapi tak sempurna tak sebab ada benda kita tak mengaji, kita tak faham. Maka amal tersebut ditolak, dia tak selamat dia. Mana kata tak boleh jadi, Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu kena mengaji tu, kena ada ilmu tu. Maka bahawasanya pertama-tama maknanya ilmu mula-mula yang wajib. Apa dia? Wajib maknanya wajib belajar lah tu. Wajib kita mengaji, wajib kita tahu apa dia? Bahawa mengetahui Tuhan yang disembahkannya. Dia mula-mula sekali asah dia, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena kenal Allah Ta'ala dulu. Kena faham. Maka kata ulama rahimahullahu ta'ala, maka dalam keadaan ini kita mengaji mula-mula sekali dikatakan sebagai ilmu tauhid. Kenal Allah Ta'ala. Juga disebut sebagai ilmu apa? Ilmu usuluddin pun ulama sebut. Dia ilmu akidah pun ulama sebut. Maka ilmu-ilmu ini tidak lain tidak bukan iaitulah cara bagaimana kita nak kenal Allah Ta'ala. Dia ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Dan kita ahli sunnah wal jamaah berteras atau berpegang kepada aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa? Kerana aliran ini memberi kefahaman kepada kita untuk kita kenal Allah Ta'ala dengan cara tersendiri yang dikatakan bertepatan dengan kehendak Rasulullah. Mana kata kenal Allah Ta'ala dengan cara-cara yang digariskan ini, insya Allah kita boleh kenal Allah Ta'ala. Tapi kena beringat, kenal Allah Ta'ala bukan kenal secara zat, bukan kenal makhluk. Kenal makhluk kita kenal atas sebab zat dia tu, lagu mana gemuk, dia kurus, dia tinggi, dia rendah, itu kita kenal pada zat. Ada pun kenal Allah Ta'ala, kita kena kenal dengan sifat dia.
Dia lagu mana sifat Allah Ta'ala yang maha kuasa, lagu mana sifat Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maka semua ni kena mengaji. Bahkan kita menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kena faham, kena pergi kepada disebut sebagai Aqidatul Khamsin, akidah 50. Gapo dia akidah 50? 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, 20 sifat mustahil, sifat haruh. Jadi 21. Tambah pula 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, tambah lagi sifat harus bagi Rasul. 41 campur 9 jadi 50. Disebut sebagai akidah khamsin, akidah 50. Inilah yang dikatakan sebagai aliran Asy'ariyah Maturidiyah pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa ngaji? Nak suruh kita kenal Allah Ta'ala. Bila kenal Allah Ta'ala, maka lain dah kita buat amal ibadat. Kita semaya pun jadi berasa lain. Kita buat amal ibadat berasa lain. Sebab apa? Pasal kita dah kenal Allah Ta'ala. Maka sebab itulah pengarang kitab Imam Al-Ghazali sebut, mula-mula sekali kena kenal Allah Ta'ala. Wajib belajar ilmu yang mengetahui Tuhan yang disembahnya. Kena kenal Allah Ta'ala. Baik. Kemudian maka engkau ibadat akan dia. Kalau mula-mula tadi ilmu kenal Allah Ta'ala, ilmu apa? Ilmu usuluddin. Kemudian pergi kepada ilmu untuk buat amal ibadat akan dia, akan Allah Ta'ala. Gapo dia ilmu buat amal ibadat tu? Maka ulama sebut sebagai ilmu fiqh. Dia tu bahagian yang kedua. Wajib ngaji ni. Bila sebut wajib, maka hukum dia fardu ain. Wajib atas setiap orang. Ala kulli mukallaf. Setiap orang yang berakal cukup syarat, maka wajib kena mengaji. Kalau tak mengaji, hukum dia berdosa. Sebab apa? Sebab hukum ni dikatakan sebagai ilmu fardu ain, wajib mengaji. Maka hukum fiqh ataupun dikatakan ilmu kita buat amal ibadat dinamakan sebagai ilmu fiqh. Fiqh pula kata ulama rahimahullahu ta'ala, dia ada 4 cabang, 4 bidang dalam ilmu fiqh. Gapo dia? Yang pertama fiqh ibadah. Kita belajar hukum bagaimanakah nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Nak bersuci, nak semaya jenazah, wakah sebagainya, nak puasa, dia nak bayar zakat, nak berlakulah akikah ko, nazar ko, bak makan minum, bak sembelih, semua tu adalah merujuk kepada fiqh ibadah. Fiqh pada membicarakan cara-cara nak buat amal ibadat, nak betul semaya, maka tu dipanggil sebagai fiqh ibadah. Yang kedua dinamakan sebagai fiqh munakahah, ataupun munakahat. Fiqh pada membincangkan tentang hukum munakahat. Apa dia? Bak nikah kahwin kita, bak cerah, bak tolak, bak wasiat, bak harta, bak keluarga. Itu disebut sebagai fiqh munakahat. Yang ketiga ulama sebut sebagai fiqh muamalat. Apa dia pula muamalat ni? Muamalat ni maknanya interaksi kita dengan masyarakat. Kita jual beli, ekonomi kita, ni bank kita, lagu mana, politik, pilihan raya, semua tu masuk pada bab muamalat berlaku tu, melibatkan kita dengan masyarakat. Bab kafir harbi dan sebagainya, bab khalifah kepimpinan Islam, semua tu pada bab fiqh pada muamalat. Yang keempat disebut sebagai fiqh jinayah, ataupun fiqh pada membicarakan tentang benda-benda jenayah, bab hudud, bab ta'zir, bab qisas. Maka 4 inilah yang dikatakan pada cabang utama ataupun perbincangan pada hukum fiqh. Maknanya lepas pada kita mengaji kenal Allah Ta'ala, kita belajar pula, wajib belajar cara untuk engkau ibadat akan dia, akan Allah Ta'ala. Baik. Dan betapa engkau ibadat, di mana cerita bab ibadat pula, dan betapa, mana bagaimanakah engkau ibadat akan mereka, yakni Tuhan itulah. Lagu mana cara kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala yang tiada engkau ketahui akan namanya. Lagu mana kat kita nak buat ibadat kalau kita tak kenal apa Allah Ta'ala, tak tahu nama Allah Ta'ala. Nama Allah Ta'ala ni banyak, tapi ulama sebut masyhur ataupun sebut dalam Quran hadis ada 99 nama. Wahum asmaul husna. Dia capusa Allah Ta'ala tu mana cukup 100. Ini dikatakan sebagai nama-nama Allah Ta'ala. Dia lagu mana nak buat amal ibadat sekiranya kita tak kenal, tak tahu nama Allah Ta'ala dan sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Dan zatnya, zat pada Allah Ta'ala. Dan barang, iaitulah sifat-sifat yang wajib padanya, baginya, bagi Allah Ta'ala. Maknanya kena tahu. Maknanya pada sifat Allah Ta'ala, apa sifat Allah Ta'ala.
Dia sifat dia zat Allah Ta'ala. Lagu mana zat dia berbeza ke dengan zat makhluk. Khaliq dengan makhluk. Khaliq ni yang mencipta, dan makhluk ni yang dicipta. Bagaimana contoh kita ambil sifat pada sifat sedekala Allah Ta'ala. Dia sedekala Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk. Sebab apa? Sebab sedekala Allah Ta'ala ada dia pada Allah Ta'ala ini ada sebelum ada, dia ada selepas ada. Istimraru wujudihi, berkekal akan ada Allah Ta'ala. Itu maksud sedekala pada Allah Ta'ala sejak dulu lah. Maknanya berbeza lah. Begitu juga sifat kudrat Allah Ta'ala. Lagu mana sifat kuasa Allah Ta'ala. Mana tidak ada hak pada Allah Ta'ala atas sifat kuasa dia. Adapun kuasa kita berbeza. Kuasa Allah Ta'ala start daripada awal. Kuasa dia lagu tu, tengah-tengah pun lagu tu, akhir lagu tu, bila-bila pun lagu tu. Itu sifat kuasa Allah Ta'ala. Adapun kita kuasa makhluk dia lain. Masa muda lain dah sikit. Berasa ring, kuat lagi, boleh miku, boleh gapo. Galah ketua sikit, berasa kurang dah. Itu sifat kuasa pada kita. Kena mengaji supaya kita kenal akan Allah Ta'ala. Tahu daripada sifat dia, zat dia, lepas tu daripada sifat-sifat yang wajib baginya bagi Allah Ta'ala. Baik. Dan barang yang mustahil pada haknya, mustahil pada haknya maknanya mustahil pada hak Allah Ta'ala. Apa dia? Lawan pada 20 sifat tadi tu. Ni. Baik. Maka terkadang barangkali engkau iktikadkan padanya. Maka kadang-kadang mari iktikad kita berpegang kepadanya dan pada sifatnya dengan sesuatu yang tidak patut bagi zatnya. Kenapa? Kerana kita tak mengaji, kadang-kadang kita nak menyamuk, nak serupa dia dengan kita, tak patut pada dia tu. Maknanya benda tu tak layak pada Allah Ta'ala, tapi kita pergi sandar bahawa benda tu layak pada Allah Ta'ala. Contoh kita kata, kalau kita ambil zahir daripada Quran sebut yadullahu fawqa aydihim. Dia tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kita pun kata, oh, Allah Ta'ala dia ada tangan juga, tapi tangan dia kita tak boleh nak ayat tangan lagu mana. Tangan Allah Ta'ala lah. Maka salah. Sebab apa? Pasal bila kita iktikad Allah Ta'ala ada tangan, maka sudah pun kita beriktikad Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Walaupun kaifiyat dia yadun tu wahuwa majhulun, mana wahuwa a'lamu billah, walaupun kita sekadar kata Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan dia tu kita tak tahu tangan supaya Allah Ta'ala tu dah. Dia tak sama pada akal kita tak boleh juga. Sebab apa? Menyamai Allah Ta'ala akan makhluk. Ini faham yang dipegang oleh orang-orang yang Mu'tazilah dan sebagainya. Sebab itu kena mengaji biar faham molek lagu mana i'tikad yang jazam, i'tikad yang mutabiqun lil waqi'an dalil. Ni kita kena mengaji ilmu kenal Allah Ta'ala, ilmu tauhid. Ni maknanya kena kenal lah. Supaya apa? Supaya tidak jadi geleceh pegangan kita pada Allah Ta'ala. Maknanya kadang-kadang kita beriktikad, kita pegang padanya pada Allah Ta'ala, daripada sifatnya sesuatu tak patut pada zat Allah Ta'ala. Dia maka tak boleh lagu tu kena mengaji biar faham. Dan baik, dan yang demikian itu kami berlindung dengan nama Allah barang yang menyalahi sebenarnya. Maknanya keadaan ini kita kita tak tahu, kita minta supaya Allah Ta'ala jaga kita daripada kita faham iktikad yang salah. Minta tolong dengan Allah Ta'ala, minta lindung daripada Allah Ta'ala, supaya kita ni tak meletakkan Allah Ta'ala bersifat sebagaimana hak ada kaitan dengan makhluk. Kenapa? Kerana pada Allah Ta'ala itu suci daripada segala sifat yang berkaitan dengan makhluk. Sebab itu bila kita fikir Allah Ta'ala, kita nak bayar-bayar itu, kalau bagi litah lepala kita, maka bukit Allah Ta'ala dah tu. Dia Allah. Dia kita kata supo tu. Maka bila supo tu, maka bukit dah tu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak menyerupai sesuatu. Maknanya kena faham. Maka dalam keadaan itu kita kena minta lindung dengan Allah Ta'ala supaya jaga, supaya iktikad kita ni tidak menyalahi sebenarnya, maknanya iktikad yang sebenar. Maka jadilah ibadat kamu seperti debu yang bertaburan, tidak peroleh sesuatu. Maknanya bila mana kita beriktikad atas pahaman yang salah, kadang-kadang kita mari telitah fikir yang salah, maka menyebabkan kita jadi jahil dalam agama, tak kenal Allah Ta'ala bagaimana nak ibadat dengan betul. Kena Allah Ta'ala podok, maka ibadat kita boleh jadi la mardud, untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan itu, segala amal ibadat kita tanpa kita kenal Allah Ta'ala, tanpa kita mengaji, maka dalam keadaan itu seperti mana? Seperti debu yang bertabur. Dia maknanya supaya seolah-olah tak ada mana lah. Tak ada faedah pada kita buat amal letih saja. Sebab apa? Sebab
tak ada makna di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tolak. Ni baik. Kemudian wajib atasmu bahawa engkau belajar barang yang lazim. Maknanya kena mengaji benda-benda atas kebiasaan kita, benda kita dah buat semua. Ni maknanya kena belajar lah. Ni barang yang wajib atasmu mengerjakan dia daripada segala. Makna kata benda-benda atas amal ibadat, maka kena mengaji belaka. Jangan nak buat dengan tak ada ilmu, tak faham buat. Orang buat kita buat. Orang lain buat kerana faham, kerana ngaji, kerana ada ilmu. Kita buat kerana tak tahu. Duk turut semata-mata. Maka dalam keadaan ini, pengarah kita ni, sebaik wajib lah tak kita mengaji. Jangan duk turut. Dia benda-benda tak ada ilmu, maka wajib belajar biar faham dulu. Bila-bila buat amal, bila-bila ngaji. Dia tak sedut malu lah mengaji ilmu ni. Maknanya daripada segala yang wajib syar'iyah. Makna kata yang wajib pada hukum syarak lah. Benda-benda wajib, amal ibadat wajib atas hukum syarak, maka wajib pada kita untuk kita mengaji dia. Biar faham baru buat amal yang betul lah. Di atas barang yang umpama lagu mana seperti yang disuruh dengan dia, supaya engkau mengerjakan dia yang demikian itu. Mana bila kita mengaji, kita faham molek, barulah buat amal dengan rasa baik, buat amal berasa jelira, buat amal berasa lazat. Kadang-kadang kita buat amal tak rasa manis, tidak ada rasa hulwah. Dia buat amal berasa malah, buat menebing dia, paksa diri semua ke tempat kita lah, tempat kita rajin belaka. Alhamdulillah. Ayatnya kadang-kadang mari perasaan malah buat amal. Kenapa? Antara sebabnya kita tak faham kaifiat yang sebenar. Kita semaya pun kita tak faham. Kadang-kadang surah Fatihah pun tak tahu maksud apa dia, duk baca saja. Padahal rukuk. Kadang-kadang bila kita faham ni, mari khusyuk pada kita. Bila-bila kita baca hati, mari lintas pada kita supaya kita fikir apa dia maksud dia. Baru mari khusyuk. Ni kadang-kadang akad takbir, kadang-kadang duk fikir benda lain. Dia akad takbir duk ingat benda-benda dunia. Dia ingat benda-benda lara. Dia maknanya bila buat amal kena faham, kena mengaji dah. Baru betul-betul mari perasaan kita buat amal tu manis, lazat amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dan barang yang lazim engkau meninggalkan akan dia daripada yang diteguh. Bukan setakat kita buat Allah Ta'ala suruh, buat comel, buat amal ibadat dengan baik. Dalam masa yang sama kita kena ngaji juga benda-benda Allah Ta'ala larang. Supaya apa? Supaya kita boleh tinggal, supaya kita boleh menjauhi daripada segala yang dilarang, diteguh oleh Allah Ta'ala. Dia ke mana? Supaya engkau tinggalkan dia yang demikian itu. Bila faham, bila tahu benda tu Allah Ta'ala larang, tinggallah, boleh ada buatnya. Dia tinggal. Supaya apa? Supaya benda ni semua tidak mengganggu atas amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dia lagu tu lah mudah sipit dia. Dia mengaji molek. Bila kita faham, buat amal berdasarkan apa kita mengaji. Amal berbetul dengan kehendak syarak. Dan jika tiada, kalaulah tak boleh juga ni, tak boleh juga kita nak mengaji, nak belajar daripada benda-benda yang disebut tadi tu, maka betapa iaitulah bagaimana engkau mengerjakan dengan taat. Mana kalau kita tak boleh nak mengaji molek, tak faham molek cara ibadat, tak faham molek bagaimana nak kenal Allah Ta'ala, lagu mana kita nak buat taat, nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala yang tiada engkau ketahui akan dia. Maknanya daripada benda-benda yang kita tak faham, benda-benda yang kita jahil tadi, tak boleh nak buat amal ibadat. Sebab apa? Tak tahu cara yang bertepatan. Dia buat benda salah. Dia main cara sekala. Maka tak dapat juga cara untuk kita mengerjakan taat yang sebenar. Apa ia maknanya taat tadi, dan betapa ia bagaimana cara melakukan taat. Maknanya nak buat amal ibadat kena mengaji baru betul. Mengaji biar faham, baru boleh buat amal ibadat, buat taat kepada Allah Ta'ala. Maka betapa ni lah kata, bagaimana keadaan kita nak buat benda-benda tadi yang wajib bahawa engkau perbuat akan dia. Lagu mana ada cara nak buat benda-benda Allah Ta'ala suruh. Atau betapa cara-cara pula lagu mana engkau nak menjauhi akan maksiat. Maknanya mengaji tu atas sebab tu lah. Ngaji tu atas tujuan apa? Nak buat amal ibadat dengan betul, nak menjauhi, nak jauh daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab maksiat ni kata ulama rahimahullah ta'ala, benda yang besar lah. Antara boleh mengganggu amal ibadat kita dengan adanya maksiat kita kepada Allah Ta'ala. Dia benda baik dengan benda buruk dia tak bercampur. Nak tahu nak kena buai kikih, buai daripada benda maksiat kepada Allah Ta'ala.
Bahkan Allah Ta'ala dia sebut dalam Quran bagaimanakah iblis, syaitan ni sentiasa gaya kita buat maksiat kepada Allah. Dia lagu mana Allah Ta'ala sebut surah Al-Hajj, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis kata kan, iblis kata, wahai Tuhanku, sungguhnya engkau ni menjadikan aku sesak. Iblis kata, Allah Ta'ala ni buat aku ni jadi sesak, maka sesungguhnya kata iblis aku akan memperelok segala jenis maksiat kepada Adam. Aku akan buat anak Adam ni jadi suka kepada maksiat. Jadi nampak telio, nampak comel, maksiat ni berasa berahi lah kalau kita kan. Dia maknanya anak Adam manusia ni jadi suka tengok kepada benda-benda maksiat, jadi suka, jadi galik nak kepada maksiat tu. Dan zuriatnya di dunia ini, maka aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini janji iblis kepada Allah Ta'ala terhadap kita sebagai anak Adam, mudah ditipu dengan maksiat-maksiat yang diajar oleh iblis. Itu jadi payah tu. Cuma nak kepada kita ni mujahadah. Dia kena lawan, dia kena apa? Lawan nafsu, lawan iblis, lawan segala benda-benda yang boleh membawa kepada keburukan-keburukan yang boleh menyebabkan kita semakin hari semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Yang tiada engkau ketahui bahawa ia maksiat itu apa dia, hingga jangan terjatuh dirimu di dalamnya dalam maksiat tu. Supaya apa? Supaya takut-takut kita ni boleh jadi dalam keadaan kita tak mengaji menyebabkan kita duk buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Deh, tak mengaji, tak faham rupa-rupanya go tu tak boleh, go ni tak boleh, kita duk buat. Sebab apa? Sebab tak mengaji, tak tahu. Kadang-kadang hak mengaji dah pun buat-buat tak tahu, ada juga bagi maksiat ni. Sebab bagi ni dikatakan sebagai kesukaan atas diri kita. Dia kesukaan atas jiwa kita. Bila suka, bila galik, bila duk nak kepada maksiat, maka duk nampak suka semua lah. Mana supaya terjatuh keduanya atas maksiat tersebutlah, supaya tak jatuh kita dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah yang disuruh belajar pada syarak itu adalah seperti bersuci. Hak ni pada bab fiqh, ibadah hak disuruh belajar pada syarak, maknanya syarak suruh dalam bab ibadat kita kena mengaji benda-benda antaranya bersuci. Kena faham. Awal-awal nak ibadat kena suci, bersih daripada segala hadas lah. Mengaji. Kadang-kadang umur 70 tak reti lagi mandi wajib. Ada, tapi bukan tempat kita lah. Sebab tu kena mengaji. Kadang-kadang tua tu, umur banyak dah baru nak mengaji bab mandi wajib. Lepas tu lagu mana amal kita sebelum-sebelum ni. Sebab tu kena mengaji. Ada peluang, ada masa cari ilmu. Dan sembahyang, maknanya semaya 5 waktu sehari semalam itu pun kena mengaji juga bab ibadat tu. Dan puasa pada bulan Ramadan tu kena mengaji juga. Dan lain daripadanya, wajib bahawa engkau belajar akan dia dengan segala hukumnya dan segala syaratnya hingga engkau dirikan dia, iaitulah kita buat mengikut hak-hak dia. Mana tak sebab kita mengaji nak suruh biar kita faham. Sebab tu kalau boleh kita mengaji ni benda hak boleh kita buat amal selalu. Dia mengaji benda lain tak salah, tapi utamakan ilmu-ilmu fardu ain. Bila kita mengaji boleh buat amal selalu. Ni kadang-kadang duk mengaji kat kitab-kitab besar, duk mengaji ilmu-ilmu tinggi. Deh, tak salah, tapi kena utama ilmu fardu ain. Hak tu lebih penting. Supaya apa? Bila kita mengaji boleh buat amal, boleh baiki lalu amal kita, boleh baiki ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Hak tu dikatakan sebagai muhimun, kepentingan kita tu lah. Maka terkadang engkau mengekalkan atas sesuatu ibadat berapa tahun. Kadang-kadang kita dah buat amal ibadat dah bertahun-tahun dah benda ibadat kita dah buat tu. Dan beberapa masa, panjang masa kita dah buat tu. Daripada barang yang membinasakan dia atasmu. Kadang-kadang kita buat tu, kadang-kadang ada yang boleh membinasakan, boleh merosakkan amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala tu. Air semaya kamu, atasmu bukan setakat ibadat, bahkan kadang-kadang air semaya dulu lagi tak sah dah. Ambil wuduk pun tak sah dah. Apatah lagi semaya. Makna kalau air semaya tu tak sah dah, batal dah. Semaya kat sajalah. Kenapa kunci dia duduk situ? Al-wudu'u miftahus salah. Wuduk-wuduk ni anak kunci semaya. Nak semaya kena ada wuduk. Kunci dia duduk situ. Kalau wuduk kita pun tak sempurna, lagu mana semaya kita? Kadang-kadang kita duduk fikir, duduk mengeluh. Aku semaya dah. Tak aja tinggal lebih pada orang nak semaya. Tapi apa kadang-kadang tak boleh nak cegah diri kita atas buat benda keji, benda muka. Sebab apa? Kita kena tengok balik, semak balik diri kita, cek balik mana tak kena. Mungkin boleh jadi di wuduk kita tu tak sempurna dah.
Dan ibadat semaya kamu tu, dan yang mengeluarkan kedua-duanya itu jatuh, kedua-duanya iaitu kepada ambil semaya dan juga semaya tadi itu atas yang berbetul dengan sunnah, dan engkau tidak mengetahui dengan yang demikian itu. Maknanya kadang-kadang kita nak main teka, kena tak kena, betul tak betul. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu tu orang. Atas ilmu-ilmu orang tua gitu dulu tak tambah ilmu kita. Ni maknanya benda ni atas kepentingan kita kena mengaji. Biar faham, bukan kata buat amal, buat ibadat kerana turut, kerana sekadar-sekadar tak boleh. Sebab apa? Ibadat ini satu amanah kepada kita. Esok-esok tu saya tanya berlaku setara mana amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan terkadang melintangimu, kadang-kadang berlaku kepada kamu juga gapo dia sesuatu permasalahan, ada masalah, ada benda-benda kesamaran. Kadang-kadang kita tak faham dalam bab-bab tertentu, kita tak faham sebab apa tak mengaji, dan tiada engkau dapat akhir tempat bertanya. Cari orang-orang tanya tak boleh, tak jumpa cari orang nak tanya mana nak betul ni. Akan dia daripada demikian itu, dan tiada pula engkau mengetahui, dan tiada pula engkau belajar akan dia. Ni masalah kita berlaku ni. Dia kadang-kadang tak tahu pun buat amal ibadat tak kena pun, kadang-kadang duk lok. Kenapa? Kerana kita ni ada kadang-kadang sifat malu nak mengaji. Dia tak nak masalah mengaji, kena mengaji. Belajarlah ilmu dia, belajar ilmu biar faham. Dia biar jadi ilmu tu supaya boleh membantu kita atas amal ibadat kita seperti tadilah. Dia maknanya supaya tidak ada bila ada masalah dan sebagainya, memberi kesamaran kepada kita buat amal. Kadang-kadang tak tahu betul salah, maka kena betul, kena bertegah biar segala amal ibadat tu kita jawab dengan amanah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Maka tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia maknanya kena faham, kena mengaji lah. Dia kena mengaji biar faham berbetul dengan cara-cara supaya benda ni tidak menjadi kesamaran kepada kita, dan supaya benda ni pula akan memberi kesempurnaan dalam amal ibadat kita. Biar faham, biar mengaji dengan betul, mudah-mudahan boleh bantu kita buat amal ibadat dengan betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka adalah edaran kelakuan ini selepas daripada belajar ilmu, kemudian buat ibadat pula, maka sekaliannya pula atas ibadat yang batin. Selesai dah zahir tadi, dia lagu mana cara nak dapat ilmu, belajar cara dapat ilmu, kemudian buat amal ibadat, maka hak tu pada bab zahir, maka seterusnya kata pengarang Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala atas ibadat yang batin pula. Lagu mana lepas pada kenal Allah Taala, lepas pada belajar cara-cara nak buat amal ibadat, kena belajar pula ibadat yang batin. Lagu mana? Kena cuci hati lah pula. Selesai dah bab ilmu usuluddin, selesai dah pada bab ilmu fiqh, maka kena belajar ilmu tasawuf. Maknanya atas ibadat yang batin tu, maknanya ilmu tasawuf untuk menyucikan diri kita. Iaitu kepada tempat perjalanan hati. Hak ni kena baiki dalam hati pula. Cara bab cuci hati pula. Ilmu ada dah. Kaifiat nak buat amal ibadat faham dah, maka belajar pula cara nak cuci hati. Sebab apa? Sebab adalah tempat perjalanan dia, tempat lalu benda-benda yang dikatakan sebagai kosak kita, tujuan kita nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka wajib bahawa engkau belajar akan dia juga. Apa dia antaranya? Daripada sifat tawakal. Kena mengaji bab tawakal lagu mana, cara kita nak suruh diri kepada Allah Ta'ala lagu mana, tafwid tu. Tafwid itu menyerah diri dan redha atas segala ketentuan Allah Ta'ala. Kena belajar juga, kena mengaji juga. Bukan setakat zahir, hak dalam hati, ikhlas, tawakal semua tu, sabar dan taubat dan ikhlas dan yang lainnya daripada yang demikian itu, seperti yang lagi akan datang sebutannya insya-Allah. Maknanya pada malam ini tuan-tuan dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan kita pada malam ini, pengarang kita Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala memberi gambaran kepada kita bahawa segala-galanya bermula daripada start daripada ilmu lagi. Nak buat amal ibadat, mula-mula sekali kena menghadirkan ilmu, kena ada ilmu. Kemudian bila dah ada ilmu, baru buat amal ibadat. Lepas tu kena tak boleh buat amal lah selagi tak ada ilmu. Boleh sambil-sambil lah. Bila-bila buat amal, bila-bila kita mengaji, boleh betul-betul amal ibadat kita tu. Kemudian selesai dah kita faham dah kaifiat dia, cara bab zahir dah, maka sampai satu peringkat, satu tahap kita kena mengaji bagaimana nak menyucikan batin kita. Ada segala masalah terkandung dalam hati kita, riak, segala masalah hati, cemburu, mari perasaan,
tak ikhlas buat amal ibadat, maka semua tu kena mengaji juga. Bukan setakat kita buat amal sekadar nak suruh buat amal dok. Buat amal untuk kita boleh jawab depan Allah Taala pada hari akhirat nanti. Tuan-tuan apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, so setakat itulah kuliah kita pada malam ini, dan wajib pula belajar akan segala memanahi, iaitu segala sifat yang ditegah akan dia akan Allah Taala, iaitu lawan bagi segala perkara ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.